again. Ada Dakis tanya dia, kenapa nama Instagram dia Kasaya Official? Kenapa bukan PS tak ke PS something ke? So Lia rasa hari ni dia nak cerita asal usul Kasaya Official ni sebenarnya apa. Okay, I think back when we were year 2013, masa tu IG shop ni semua baru nak naik tau. So Lia dengan husband, after 10 years kita orang buat financial business, kita orang both financial planner, we decided to venture out, diversify into another type of business altogether. Doesn't mean we quit being financial planner, because we are still until today, just that we thought maybe we should diversify. So at first, nama kita bukan, nama Instagram ni bukan Kasaya pun. Nama Instagram ni asalnya Zip dan Butang. Masa tu kita seronok lah, kita jual online, kita pergi bazar, kita buka booth. Business was booming masa tu. And then it came to our notice that ada seller lain guna juga nama Zip dan Butang ni. So kita try nak pergi register nama ni kat MyIPO. I'm not sure term sebenar dia apa, register ke, patentkan ke, tak pasti nama dia apa. Tapi we tried and masa tu dia ada kawan dekat MyIPO dan dia suggest. Dia kata even kalau dia berjaya pun, dia cuma boleh registerkan logo sahaja. Perkataan tu itself tak boleh, because dia common word, semua orang guna. So takkan kita nak stop orang lain guna perkataan Zip dan Butang tu kan. So dia advice tukar terus. So masa tu kita pun tukar lah. And we have been given a few tips macam mana nak pilih nama brand. Okay, tips pertama ialah dia suruh kita buat case study, tengok keliling kita. Kebanyakan brand sekarang yang senang untuk register, perkataan dia tak ada makna. Jadi kita orang di-advise untuk first cari nama brand yang perkataan tu tak ada makna. Kedua, senang disebut. Ketiga, senang dieja. Keempat, tidak melebihi 4 suku kata. So Kasaya 3. Kita kalau boleh masa tu nak guna huruf K, tapi I tak ingat kenapa kita eja dengan Q. I think because I nak bagi logo Q tu pakai crown kot, queen kan. I tak ingat sangat lah, because dah lama. And then Kasaya ni di approach oleh salah satu e-commerce kat Malaysia ni untuk masuk lah. Okay, macam mana Kasaya boleh jadi PS? Okay, I would like to share with many people yang tengok IGTV ni, kesilapan yang kita orang buat from this moment onwards. One thing that we have to understand, bila kita masuk e-commerce, bermakna is already big boy scheme. Okay, so masa tu sepatutnya kita kena ukur baju tu kat badan sendirilah, whether kita mampu atau tidak financially untuk venture masuk big boy scheme ni lah. Kenapa lah kata bila kita hantar ke e-commerce, ianya adalah satu big boy scheme? Kerana kita tak boleh buat sikit dah kali ni. Okay, so kita kena betul-betul produce bukal, because kita kena reduce cost kita. Bila kita masuk ke e-commerce website ni, selalunya mereka akan ambil 40% on average daripada harga yang kita jual. Kalau kita jual RM100, RM40 dia punya. Kalau kita jual RM50, 40% berapa RM20? Korang check lah, dia orang punya. So maknanya kalau you nak jual sepasang baju kurung dengan berharga RM100, kos pembuatan baju kurung tu sendiri mestilah kurang daripada RM60, because RM40 ni tadi akan diambil oleh e-commerce. Jadi takkan kita nak kos RM60, apa untung kita? So kita kena cari jalan untuk reducekan kos ni. Maybe tukar material, tukar tukang jahit. Jadi, and of course kita kena tambah kuantiti yang kita tempah. Kat sinilah the first hiccup berlaku.
Okay, bila kita produce barang kita sendiri dengan brand kita sendiri, antara yang kita terpaksa hadapi, nak tak nak memang tak ada pilihan, kita terpaksa hadapi ialah kita akan merasa ditipu oleh tailor dan supplier. Kita akan melalui pengalaman janji lain, dapat dia lain. Okay, masa kita dapat sampel lain, kain dah siap lain. Masa kita jahit sampel lain, bila dah siap jahit jadi lain. Okay, and because masa tu kita nak buat secara pukal dan nak mengurangkan kos, kita orang dah mula produce overseas. Jadi bila berlakunya dugaan-dugaan tadi ni, duit burn. Okay, especially bila sampel sizing tu jadi lain, totally lain, dan tak mungkin kita dapat jual. Memang dengan jahitan dia totally lain daripada sampel, and especially the sizing. Kalau kata cuma jahitan je yang reduce the quality, at least kita masih boleh buat clearance sale, SE sales, reject item sale. Tapi bila measurement dia totally lain, tak mungkin ada manusia normal boleh pakai, so kira burn lah. So one thing after another. And bear in mind, bila kita dah start tempah overseas, maknanya kita tempah dalam kuantiti yang banyak. Okay, and also bear in mind, bila kita hantar barang kita untuk dijual di e-commerce, kita dah tak boleh sebulan sekali atau sebulan 2 kali. We are expected at least sebulan 2 kali paling kurang. Because bila you masuk e-commerce ada banyak brand lain. Bila you lambat hantar barang, jarang hantar barang, jaranglah brand you naik masuk ke feature for new item. And after maybe a few days you dah featured in new item, you dah terpaksa compete dengan existing item yang ada, which the programming for the e-commerce website akan feature barang yang paling banyak search. Jadi balik kepada yang kita kena banyak kali dengan tailor dan supplier tu, so kita keluar duit, kita keluar lagi dan lagi. Dekat sinilah yang dia kata sepatutnya sebelum kita decide nak masuk ke e-commerce tu, we should ukur baju di badan sendiri. So dekat situlah sangkut. Okay, duit keluar, tapi tak masuk. Banyak jadi, bukan sekali je kena, banyak kali jadi. Okay, so kita keep on cuba lagi sampai last kali rasa macam ya Allah, penat sangat kan. And then at the same time you have to remember, after 40% taken by e-commerce, dalam kontrak dia tak cakap tau dia akan tolong buatkan marketing for you. Okay, so you tak boleh expect cost marketing tadi termasuk dalam 40% ni. So daripada 60% remaining, I ambil contoh baju kurung RM100 tadi lah. So RM40 you dah bagi kat e-commerce, so tinggal RM60. Dalam tu lah RM60 tu untuk kos baju you, dalam tu lah untuk kos marketing you, nak makeup, nak photoshoot, bayar modal, semua dalam tu. Dekat situ lah kos untuk you bayar warehousing. Okay, semua ada kat situ. So unless you betul-betul big brand, unless you memang betul-betul ada deep pockets yang boleh sustain buat jahit pukal over and over again, at least sampai 6 bulan lah, 6 bulan, and you tak tersedak, tak tersangkut, tak tersungkur. Unless you have all that, untuk orang yang baru nak mula, Lia tak suggest untuk terus jump masuk ke e-commerce. I will suggest kalau orang yang baru nak bermula, jual barang orang dulu. Okay, jual barang orang lain dulu, and daripada sana slowly grow. You start you jual sendiri dulu sampai you dah ada client base yang betul-betul kukuh, betul-betul kuat, baru you jump masuk ke e-commerce sector. And most likely kalau you punya client base dah betul-betul cukup, dah betul-betul kuat, mungkin tak perlu pun you nak join mana-mana e-commerce, because they are pricey. They take at least 40%. So kat sini nak tunjuk lah, okay, I have good memories about being a seller ni. Tak adalah semuanya sedih je, and nak kata menyesal tu memang tak, because at least now I've learned a lot, we have learned a lot.
things that we wouldn't know if we did not venture into this business dulu. So because Lia ada advice ke orang, jual barang orang, so Lia jual barang orang lah. So I became a PS. Dah alang-alang Instagram saya tu itself ada followers yang tinggi, so why not utilize apa yang dah ada. Okay, ini Lia punya favorite, one of the first item Lia jual bawal ni. I still have some. Okay, okay. So kenapa Lia suka sangat kain ni? Lia letak dekat sikit Kain ni sangat sturdy, tengok Ini kesan lipat lah because dia dah bungkus dalam plastik for quite some time. Tapi kalau dia keronyok tada, tak komod. So masa tu ini memang one of our hot selling item. Dah jual ni dulu murah je. Dah jual 3 helai RM50. And baby hem dia semua macam ni. We are quite particular, so kita memang pilih yang buat baby hem. Silap, ni bukan baby hem, ni baby lock. Yang baby lock dia memang kemas. Ada banyak warna. So hari ni Lia buat surprise. Lia akan pilih berapa orang? 3 orang random. Siapa yang komen dekat this IGTV. Okay, syarat dia Lia akan pilih untuk these 3 winners ni ialah each one of you kena komen. One is kena komen. Second is you must tag at least 2 of your friends. Ketiga, join kita punya Telegram group, link ada kat bio. Okay, from there dia akan choose 3 lucky winners. Bukan setakat dia seorang je dapat, 2 orang kawan yang dia tag tu pun akan dapat juga. Okay, tapi dia akan post ke satu alamat je lah. Dia akan post kepada the main winner 3 helai untuk dia share dengan 2 orang kawan yang dia tag. Okay, boleh komen banyak kali, no problem. We will let you know komen you yang mana yang menang, so that you tahu kawan you yang mana yang you nak share your tudung with. So semua ada banyak. So with that, all the best everyone.